Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Pada kali ini, saya Cikgu Suryani daripada SMK Kampar akan membincangkan tajuk daripada tingkatan 5 di mana kita akan melihat bab 13 iaitu teknologi genetik. Pada sesi ini, kita akan lihat subtopik 13.1 iaitu kejuruteraan genetik. Sebelum kita teruskan dengan sesi perbincangan kita pada kali ini, kita lihat dulu standard kandungan iaitu 28.1 kejuruteraan genetik. Kemudian kita lihat standard pembelajaran iaitu 28.12 menerangkan aplikasi kejuruteraan genetik dalam penghasilan makanan terubah suai genetik GMF. Manakala bagi objektif, di akhir pembelajaran dan pengajaran, pelajar dapat menyatakan ciri makanan terubah suai genetik GMF. Kedua, menerangkan kebaikan dan keburukan GMF. Dan yang ketiga, memberi contoh jenis makanan GMF. Apakah yang dimasukkan dengan makanan terubah suai genetik atau GMF? Makanan yang terubah suai genetik GMF mempunyai DNA daripada spesies tumbuhan atau haiwan yang lain. Makanan yang terubah suai genetik GMF contohnya adalah seperti padi, kelapa sawit, nenas, jagung, kacang soya, ikan salmon, lembu dan kambing. Baiklah, seterusnya kita lihat ciri-ciri makanan terubah suai genetik atau GMF. Yang pertama adalah rintang terhadap herbisid. Yang kedua, rintang terhadap penyakit. Yang ketiga, kegunaan dalam bidang perubatan. Keempat, toleransi terhadap logam berat dan yang kelima adalah rintangan terhadap serangan penyakit. Okey, baiklah kita lihat kebaikan dan keburukan GMF. Kalau lihat lebih banyak kebaikan daripada keburukan GMF ni. Pertama, kebaikan dia adalah mengatasi masalah bekalan makanan dunia. Yang kedua, kos penghasilan makanan menjadi lebih murah. Yang ketiga, meningkatkan kandungan nutrisi tanaman. Yang keempat, mengurangkan masalah serangga dalam penanaman tumbuhan. Yang kelima, mengurangkan penggunaan pestisid. Dan yang terakhir sekali, hasil yang banyak menyebabkan harga makanan lebih murah dan mudah didapati. Itu adalah kebaikan. Manakala bagi keburukan, ialah spesies semula jadi akan terancam. Yang kedua, kemungkinan jin yang dimasukkan ke dalam GMF akan dipindahkan kepada manusia. Contohnya jin rintangan antibiotik. Dan yang terakhir sekali, kesihatan manusia akan terjejas. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh penghasilan makanan GMF. Contoh yang pertama adalah jagung. Jin daripada bakteria Bacillus thuringiensis dimasukkan ke dalam jin jagung untuk mempertingkatkan kerintangan jagung terhadap serangga. Contoh penghasilan GMF yang kedua adalah super salmon. Jin hormon pertumbuhan daripada ikan salmon Chinook dimasukkan ke dalam genom ikan salmon Atlantik. Ikan salmon Atlantik akan membesar dengan cepat ataupun digelar super salmon dan dapat dihasilkan sepanjang tahun. Super salmon diluluskan oleh Food and Drug Administration atau FDA sebagai makanan selamat di Amerika dan Kanada. Jadi kalau lihat pada gambar tu, ikan salmon, super salmon, dia punya saiz dia 2 kali ganda daripada ikan yang asal. Walaupun pada umur yang sama iaitu pada 18 bulan. Contoh GMF yang ketiga adalah ubi kentang. Ubi kentang sangat sensitif terhadap suhu rendah dan kejadian frost. Jin yang menyebabkan toleransi terhadap keadaan sejuk beku daripada tumbuhan Arabidopsis species telah dimasukkan ke dalam genom ubi kentang dan hasilnya membolehkan ubi kentang tumbuh dalam keadaan baik di kawasan beriklim sejuk. Baiklah, seterusnya adalah soalan pengukuhan. Cikgu ada menyediakan beberapa soalan berkaitan dengan subtopik yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, kita lihat soalan yang pertama.
Rajah menunjukkan tomato terubah suai genetik atau GM. Antara pengubahsuaian yang berikut yang manakah boleh dilakukan pada tomato dengan menggunakan teknologi DNA recombinant? 1. Pengkayaan nutrien. 2. Pemanjangan tempoh hayat tomato. Dan yang ketiga, peningkatan rasa manis tomato. Kalau tengok pada soalan, semua adalah ciri-ciri yang baik. Jadi jawapan dia adalah D. Soalan yang kedua ialah antara berikut yang manakah keburukan makanan terubah suai genetik GMF? 1. Spesies semula jadi tidak akan terancam. 2. Terdapat kemungkinan jin yang dimasukkan dalam GMF akan dipindahkan kepada manusia. Yang ketiga, kesihatan dan kandungan genetik manusia akan terjejas. Jadi kalau kita tengok pada soalan, 1. Spesies semula jadi tidak akan terancam. Sepatutnya spesies semula jadi akan terancam. Jadi nombor 1 akan salah lah. Jadi jawapan dia adalah 2 dan 3. Jadi jawapan dia adalah C. Baiklah, soalan seterusnya adalah soalan struktur. Kekurangan vitamin A adalah penyebab utama buta di kalangan kanak-kanak. Kekurangan vitamin A juga boleh menyebabkan sindrom kurang keimunan dan ini boleh membawa kepada kematian di beberapa bahagian dunia. Nasi adalah makanan ruji bagi kebanyakan bahagian dunia. Penyelidik menggunakan kejuruteraan genetik untuk menghasilkan beras GMF. Jin untuk menghasilkan pigmen oranye B-carotene telah dimasukkan ke dalam pupuk padi. Pada manusia, B-carotene ditukar kepada vitamin A. Soalan yang pertama adalah cadangkan mengapa beras diubah suai secara genetik dan tidak dihasilkan secara kacukan selektif. 2 markah. Soalan yang kedua, terangkan 3 tujuan lain penghasilan makanan terubah suai genetik GMF. 3 markah. Dan soalan yang terakhir, nyatakan 3 kelebihan keluaran makanan terubah suai genetik. 3 markah. Okey, baiklah kita lihat jawapan untuk soalan struktur yang pertama. Cadangkan mengapa beras diubah suai secara genetik dan tidak dihasilkan oleh kacukan selektif. Jawapan yang pertama adalah kacukan selektif melibatkan kacukan pelbagai jenis variasi spesies yang sama atau spesies yang berdekatan sahaja. Jawapan yang kedua, jin yang terlibat dalam menghasilkan B-carotene tidak terdapat pada pokok yang dikacupkan dengan padi. Untuk soalan B, terangkan 3 tujuan lain penghasilan makanan terubah suai genetik GMF. Jadi jawapan dia adalah tanaman diubah suai untuk rintangan terhadap racun perosak. Jawapan yang kedua untuk mengurangkan persaingan dengan rumpai. Yang ketiga adalah tanaman diubah suai untuk rintangan terhadap serangga. Jawapan yang keempat dapat meningkatkan hasil tanaman. Jawapan kelima mengurangkan pembaziran makanan dan yang terakhir sekali melambatkan kematangan buah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang terakhir iaitu nyatakan 3 kelebihan pengeluaran makanan terubah suai genetik 3 markah. Di sini ada 5 jawapan, pelajar boleh pilih 3 daripada 5 jawapan yang diberikan. Jawapan yang pertama adalah pertambahan kuantiti hasil makanan. Yang kedua, pertambahan kualiti hasil makanan dari segi rasa, tekstur dan nilai nutrisi. Yang ketiga ialah peningkatan rintangan terhadap perosak. Keempat, pengurangan pembaziran makanan akibat dimakan perosak. Dan yang terakhir adalah penyingkiran ciri penyebab alergik dalam makanan. Cikgu harapkan dengan perkongsian kita pada hari ini, semua pelajar akan mendapat banyak manfaat. Semoga segala usaha yang diusahakan akan diberkati dan kejayaan adalah milik anda semua. Sekian, terima kasih.